Hi guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, network 5G pun dah boleh start guna dekat Malaysia. Jadi, ramailah yang teringin nak upgrade dari phone 4G ke phone 5G, betul tak? Sebab kat Malaysia ni memang ramai yang komplain internet 4G tu lambat macam siput. Kalau kita tengok iklan YouTube kan, internet line dia memang smooth macam guna 5G. Tapi bila masuk dekat konten yang kita nak tengok tu, video YouTube tu akan keluar bulatan pusing sampai kepala aku pun dah jadi pusing dah. Jadi kalau korang adalah peminat Oppo, lepas tu nak cari phone Oppo paling murah yang ada network 5G. Hari ni kat tangan aku ni ada sebuah phone yang ada network 5G, iaitu Oppo A78 5G. Phone ni kalau kita tengok dari segi specs memang boleh dikatakan agak best jugalah. Sebab phone ni dia ada screen refresh rate 90Hz yang agak smooth, ada RAM yang boleh support sampai 16GB, fast charging 33W yang agak laju. Dan yang bestnya, phone ni dia ada support dual speaker. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian ke layan movie tu, kepala otak korang tak akan asyik pusing disebabkan internet 4G yang lambat macam siput. So, kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni korang boleh dapatkan secara online di Shopee dan Lazada. Dan kalau korang nak beli offline tu, korang pun boleh walk in di kedai Batu Pahat. So, kalau korang yang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So, aku pun dah test guna phone ni dalam masa seminggu. So, tanpa membuang masa, ini review saya tentang Oppo A78 5G pada tahun 2023. Kalau dari segi rekaan kotak, design kotak dia lebih kurang sama aja dengan Oppo A series yang lain. Lepas tu, masa buka tu korang akan dapat user manual dan warranty card, SIM ejector tools, transparent TPU case, phone Oppo, kabel USB Type-C, dan charger 3 pin 33W. Earphone tu Oppo tak bagi. Kalau dari segi rekaan, phone ni dia ada rekaan yang nampak premium dan cover dia guna jenis yang Oppo Glow. Jadi cover dia memang boleh tahan cala dan tak senang lekat cap jari, cuma sebahagian kecil akan lekat kesan cap jari aja. Kalau phone ni terkena air hujan ke air tertumpah, korang pun tak perlu risau phone ni dia akan rosak sebab phone ni didatangkan dengan IPX4 yang boleh tahan air. Tapi korang jangan masuklah phone ni dia dalam pergi swimming pool untuk ambil gambar sebab phone ni dia cuma boleh tahan air biasa dan tak boleh rendam dalam air. Kalau korang nak guna phone untuk buat payment pun boleh juga sebab phone ni dia ada function NFC. Jadi lain kali korang boleh link credit card dan debit korang dekat phone ni dan buat payment macam guna Apple Pay. Kalau korang nak unlock phone tu, korang boleh guna Face Unlock, tapi saya lebih prefer guna set fingerprint yang lebih friendly user. Kat sebelah kanan dia ada fingerprint scanner dan power button. Kat bawah dia ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada SIM slot dan volume button. Lepas tu dia guna SIM slot yang jenis hybrid. Kat atas pula dia tak ada benda. Untuk bahagian skrin, phone ni didatangkan dengan skrin 6.56 inci yang menggunakan IPS LCD. Untuk bahagian skrin, phone ni dia ada skrin yang cukup terang dan brightness yang agak baik. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian ke layan movie ke, experience dia masih boleh dikatakan agak baik sebab phone ni dia ada viewing angle yang agak baik dan dual speaker yang agak kuat. Untuk bahagian memory, phone ni didatangkan dengan memory 128GB dan 8GB RAM. So, untuk bahagian memory, phone ni dia ada memory yang agak besar. Jadi, kalau korang nak gunakan untuk simpan gambar ke lagu ke video tu, memory dia I rasa dah agak cukup. Kalau korang rasa memory dia tak cukup, korang pun boleh add on memory card dia sehingga 1TB. Dan kalau korang nak tambah RAM dia pun boleh juga. Sebab phone ni dia ada RAM expansion yang boleh support sehingga 8GB. Jadi korang boleh gunakan 16GB RAM ni untuk kerja-kerja multitasking yang lebih laju. Untuk bahagian bateri, phone ni didatangkan dengan bateri 5000mAh dan fast charging sehingga 33W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang agak besar. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian tu, biasanya dia boleh tahan 1 hari sampai 1 hari setengah, baru korang kena cas 1 kali. Cuma saya perasan kalau kita guna network 5G kan, bateri dia akan drain lebih laju daripada biasa. Jadi kalau korang guna network 5G kan, biasanya bateri dia boleh tahan sampai malam, korang dah kena cas 1 kali dah. Sebab internet 5G tu dia lebih laju, jadi dia dah macam kita bawa kereta tekan minyak tu. Untuk bahagian UI, phone ni dia menggunakan ColorOS 13 based on Android 13. So untuk bahagian interface, phone ni dia menggunakan latest UI, jadi interface dia dah nampak lebih cantik dan kemas. Tapi kalau korang nak guna function tu, dia lebih kurang sama saja, cuma interface dia nampak lebih cantik sikit sajalah. Jadi kalau korang nak tengok interface dia nampak macam mana, saya dah screenshot semua UI dia dan share dekat hujung video ini. Untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan Dimensity 700 5G.
So untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset 7nm yang agak power efficient. Jadi untuk penggunaan harian tu, performance dia cukup smooth dan bateri dia akan drain lebih laju kalau tempat korang ada network 5G. Tapi saya rasa itu bukan masalah sebab phone ni dia ada fast charging sehingga 33W. Jadi kalau bateri korang dah habis tu, korang pun boleh charge penuh dalam masa yang singkat disebabkan dia ada fast charging 33W yang agak laju. Untuk bahagian gaming, korang tak boleh expect lah performance dia mantap macam gaming phone yang ada touch stamping lag yang tinggi. Tapi korang still boleh gunakan phone ni untuk main ML dan PUBG tu tanpa masalah. Untuk bahagian kamera, phone ni didatangkan dengan 3 kamera iaitu 50MP untuk main kamera, 2MP untuk black and white dan 8MP untuk kamera selfie. So untuk bahagian kamera, memang expected lah kamera Oppo dia memang cantik sebab gambar dia nampak detail, terang dan AI dia pun agak baik untuk sebuah phone harga 1000. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian ke ambil gambar kenangan, kamera dia memang dah cukup baik untuk korang share gambar dekat social media itu. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Oppo A78 5G ni. Okay, so korang boleh nampak yang ni kualiti kamera depan dia lah. Okay, yang ni untuk kualiti kamera belakang dia. Okay, so far korang boleh nampak yang dia tak ada image stabilization lah. Okay. So overall, best ke phone ni? Actually bagi saya phone ni dia memang dah kira agak best dah sebab dia ada network 5G yang agak laju, ada fast charging, ada dual speaker dan performance dia pun agak smooth untuk kegunaan harian lah. Tapi kalau korang nak compare dengan phone Redmi yang harga dalam 1000 kan, gaming dia memang akan kurang sedap sikit. Jadi phone Oppo tu dia lebih fokus dekat kamera dan kualiti dia, tapi gaming dia turun sikit lah. Kalau phone Redmi tu gaming dia lebih okey sikit, tapi dia punya kamera tu dia kurang sikit lah. So kedua-dua brand tu dia fokus dekat benda yang berlainan lah. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. Lepas tu coming soon saya pun akan buat konten phone terbaik bawah 700, 800 dan 1000. Jadi kalau korang nak tahu apa phone tu, korang kena subscribe lah channel ini dan tekan butang loceng. So saya rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.